Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh barisan jawatan kuasa Surau As-Salihin, Batu 15 Hulu Langat, seterusnya para jemaah muslimin muslimat dan penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita sama-sama memanjatkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi peluang kepada kita untuk sama-sama meneruskan pengajian kuliah takmir online kita, yang mana kita telah pun membahaskan pada pertemuan yang lepas dan selesai tentang hadis yang kedua. Hadis yang kedua daripada kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jilid Muqaddimah. Jadi kita telah membincangkan berkaitan dengan hadis daripada tajuk sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Selesai itu tajuk yang pertama, bahagian yang pertama. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan kali ini, iaitu bahagian yang kedua. Hadis yang ketiga, bahagian yang kedua, iaitu tentang wajib berpegang teguh kepada kitabullah dan mengikut jalan pimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan melalui hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi ini dapat kita sama-sama jadikan panduan dan pedoman, khususnya kita yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan ujian dan juga pancaroba ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran, yakni surah Ali Imran ayat 103. Jadi jelas Allah Ta'ala sendiri telah berfirman, hendaklah kamu sekalian. Siapa dia kamu ni? Sekalian manusia lah, khususnya orang-orang yang mengaku beriman. Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran. Jadi berpegang dengan ajaran Al-Quran ini adalah suatu perintah daripada Allah Ta'ala. Jadi hukum dia wajib, bukan pilihan tuan-tuan. Kita boleh pilih nak ikut Quran, kita boleh pilih nak ikut ism, pemikiran daripada barat, daripada timur. Contoh-contoh, kononnya ada tamadun-tamadun manusia yang lain tetapi kita meninggalkan ajaran Allah Ta'ala, yang mana kitabullah ni adalah kalam Allah, ucapan Allah, kata-kata Allah. Jadi Allah yang perintahkan untuk kita ikut. Siapa dia? Kita semua wajib. Sepatutnya semua manusia kena ikut. Inilah perintah Allah Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hashr ayat 7, yang bermaksud, dan apa jua suruhan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka ambillah ia. Ambillah ia serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukan, maka patuhilah larangan tersebut. Jadi Allah sekali lagi menegaskan apa jua suruhan, apa jua ajaran, apa jua yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka Allah Ta'ala kata ambillah dia dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Dan apa jua yang Nabi larang, daripada kita lakukan benda tu, maka kita kena patuh. Patuhilah larangan tersebut. Sebab apa yang datang daripada Nabi juga datang daripada Allah. Sebab Allah suruh ikut Nabi. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Taatlah kamu, ikutlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, utusan Allah Ta'ala, dan juga pemimpin di kalangan kamu. Pemimpin yang bagaimana? Yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi Allah suruh kita taat Nabi, ikut jalan Nabi, ikut apa yang Nabi suruh, tinggal apa yang Nabi larang. Jadi ini sebagai suatu penegasan daripada Allah Ta'ala. Jadi kita nak lihat, Nabi sendiri menyebut dalam hadis yang kita nak kupas hari ini, iaitu An Zaid bin Arqam
radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Kitabullah azza wa jalla huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Nabi sebut apa dia? Ini hadis riwayat Imam Muslim. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu katanya bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa dia? Kitab Allah azza wa jalla itu adalah tali Allah. Nabi kata kitab Allah, Al-Quran ini adalah tali Allah. Apa maksud tali, tuan-tuan? Tali ni kalau kita nak faham secara simbolik, dia mengikat lah. Mengikat ataupun perhubungan. Jadi tali Allah dia adalah perhubungan kita dengan Allah. Ataupun sebab yang membawa kepada rahmat. Sebab yang membawa kepada rahmat Allah. Jadi kitab Allah Al-Quran ini adalah tali Allah, bermaksud kitab ini menjadi sebab menghubungkan kita untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala, kebaikan Allah Ta'ala. Barang siapa yang menurutinya, yakni menuruti Al-Quran, beradalah dia di dalam hidayah petunjuk yang sebenar-benarnya. Kata Nabi, siapa yang ikut kitabullah Al-Quran, ajaran Al-Quran itu, maka dia berada dalam hidayah petunjuk yang sebenar-benarnya. Dia berada di atas track yang sebenar, menuju kepada kebahagiaan. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkannya, yakni meninggalkan Al-Quran, ajaran Al-Quran, beradalah dia di dalam kesesatan. Wala'udzubillah. Siapa saja yang menolak Al-Quran, yang enggan menuruti ajaran Al-Quran, yang apatah lagi yang mencemuh, yang perli, yang macam-macam lagi lah kita lihat hari ini, mereka ni semuanya menolak dengan alasan-alasan yang pelbagai. Tapi perbuatan menolak Al-Quran, meninggalkan Al-Quran itu, kata Nabi, mereka ni sebenarnya berada dalam kesesatan. Na'udzubillah. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para penonton, kita lihat dalam hadis ini ada dua pengajaran yang ditulis oleh pengarang kitab ini. Sama-sama boleh kita ambil manfaatnya itu. Yang pertama, tentang kitab Allah Ta'ala, kitabullah Al-Quran. Kitab Allah Ta'ala ialah jalan perhubungan seseorang dengan Allah. Jadi kitab Al-Quran adalah jalan perhubungan seseorang itu dengan Allah Ta'ala. Cara kita nak menghubungkan diri dengan Allah Ta'ala, dia mesti melalui Al-Quran. Tak memadai dengan akal kita semata-mata. Walaupun kita seorang yang bijak, seorang yang genius, profesor, tahap yang tertinggi ke, tapi kalau tidak berpandukan Al-Quran, kita tak akan dapat menghubungkan diri, tak dapat menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pencipta kita. Jadi kita lihat kupasan daripada pengajaran yang pertama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhan, pencipta alam keseluruhan. Itu jelas, Rabbil Alamin. Allah adalah Tuhan pencipta sekalian alam. Dan Allah juga adalah pencipta manusia khususnya. Jadi Allah mencipta sekalian alam, dan Allah juga pencipta manusia. Kita ni sebahagian daripada alam. Jadi termasuklah kita juga adalah ciptaan Allah Ta'ala. Manusia tidaklah seperti keadaan kayu dan batu, dan tidaklah seperti keadaan haiwan-haiwan yang lain. Akan tetapi manusia ini adalah sejenis makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang kejadiannya itu tersusun daripada jasmani dan rohani, serta berkeadaan dengan sifat-sifat istimewa berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan insan, manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Jadi kita ni berbeza dengan sekalian makhluk yang lain. Kita sebut Allah adalah Tuhan sekalian alam. Jadi sekalian alam ni nak dibandingkan dengan manusia, manusia ni paling istimewa. Allah Ta'ala menyebut ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala, sebaik-baik produk Allah Ta'ala adalah manusia. Sebab apa? Kita ada banyak keistimewaan berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi janganlah kita ni hidup seperti kayu, seperti batu, seperti pokok, seperti haiwan. Tak sama. Tujuan kehidupan kita ni Allah Ta'ala ciptakan atas satu tujuan yang besar.
khalifatul ard, untuk menjadi khalifah Allah Ta'ala di atas muka bumi ni, untuk kita memakmurkan, selain daripada untuk kita ni yang pertama sekali untuk mengabdikan dirilah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu yang pertama. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah, untuk memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi jin dan manusia, jin ni termasuk juga makhluk yang mukallaf, tetapi antara ciptaan jin dengan manusia yang paling sempurna. Jin-jin ni termasuklah syaitan, sebab jin ni dia adalah spesies. Jadi daripada spesies jin itu ada iblis, ada syaitan, ada jin-jin Islam yang beriman. Jadi mereka juga adalah makhluk yang mukallaf, maksudnya setiap perbuatan mereka itu akan dihisap oleh Allah Ta'ala dan mereka akan mendapat balasan. Seperti mana manusia akan kekal kehidupan kita di akhirat, begitu juga dengan jin-jin, mereka juga akan kekal. Ada yang kekal dalam neraka, ada yang kekal dalam syurga, ada yang masuk neraka terlebih dahulu kemudian masuk syurga. Demikianlah kehidupan makhluk yang mukallaf. Jadi kita tak sama dengan kayu, tak sama dengan batu, tak sama dengan benda-benda, objek-objek yang jumud, yang tak bergerak ini. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, oleh itu maka tidak patut manusia itu hanya tinggal manusia, hanya tinggal nama manusia sahaja, tidak lebih daripada itu. Bahkan wajiblah ada perhubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita. Allah Ta'ala cipta manusia ni untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk kita memperhambakan diri. Tiba-tiba kita tak ada hubungan dengan Allah. Hidup kita ni kita putuskan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, tidak mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, bahkan sebaliknya kita mengabdikan diri kepada dunia yang fana ini. Jadi ini dah terbalik. Ini tak sepatutnya berlaku. Jadi sepatutnya macam mana? Sepatutnya wajib untuk kita ada hubungan dengan Allah. Maka jalan perhubungan seseorang itu dengan Allah Ta'ala tidak lain dan tidak bukan melainkan melalui Al-Quran. Jadi bagaimana kita nak menghubungkan diri dengan Allah Ta'ala? Tak lain dan tak bukan mesti melalui jalan Al-Quran. Mesti kita memahami isi kandungan Al-Quran, menghayati kandungan Al-Quran, dan kita mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita. Maka itulah cara untuk kita menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita, pencipta sekalian alam semesta ini. Jadi Al-Quran adalah jalannya, talinya. Dan Al-Quran itu ada keterangan-keterangan, ada tunjuk ajar untuk manusia itu mencapai keselamatan. Macam mana kita nak tahu? Quran yang terangkan. Macam mana kita nak selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat? Bagaimana kita nak mengabdikan diri dengan jalan yang Allah Ta'ala suruh? Kita lihat ramai orang bukan Islam, mereka juga sembahyang, mereka juga melakukan ibadah agama masing-masing, ada ritual agama masing-masing, dengan harapan, dengan sangkaan mereka nak berhubung dengan Tuhan. Bagus dah tu, niatnya tu bagus, dia nak berhubung dengan Tuhan. Akan tetapi jalannya jalan yang salah. Sebab apa jalan mereka itu salah? Niat mereka betul, mereka nak berhubung, mereka nak menghubungkan diri dengan pencipta mereka. Sebab apa? Daripada sudut fitrah kemanusiaan, semua manusia ni dia yakin, walaupun mulutnya menafikan, tetapi jauh di sudut hati kecilnya itu mengiyakan, bahkan merasai kewujudan pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada rasa tauhid rububiyah itu. Tetapi mereka tidak mengetahui jalan bagaimana nak menghubungkan diri kecuali dengan jalan Al-Quran. Jadi tak boleh nak buat ikut akal sendiri, ikut adat, resam nenek moyang, ikut apa-apa saja ideologi untuk menghubungkan diri dengan pencipta kita. Jadi semua ni jadi sesat. Sebab apa? Sebab itu bukan jalan yang Allah Ta'ala redha, bukan yang Allah Ta'ala suruh. Yang Allah suruh bagaimana? Quran. Sebab Quran itu sendiri adalah kalam Allah, ucapan Allah Ta'ala. Allah yang terangkan bagaimana cara nak berhubung diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam Al-Quran tadi ada keterangan, ada tunjuk ajar untuk manusia ini mencapai keselamatan. Ada yang berupa suruhan dan ada yang berupa larangan, sama ada dalam bahagian ibadah maupun bahagian bidang-bidang kehidupan manusia yang lain. Bagaimana kita kehidupan dalam keluarga, bagaimana dalam masyarakat, bagaimana untuk membina negara, nak membina ekonomi. Jadi semuanya Allah Ta'ala dah terangkan dengan
apa nama ni nas-nas yang ulama boleh mengeluarkan hukum-hukum ataupun kaedah-kaedah daripada Al-Quran itu. Jadi inilah keterangan daripada Al-Quran yang membimbing manusia itu untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana semua itu apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu wajib untuk dipatuhi. Di mana sahaja seseorang itu berada dan di zaman mana pun dia hidup hinggalah hari kiamat nanti. Jadi tak boleh nak kita katakan Quran ini diturunkan 1400 tahun yang lepas, maka hari ini dah tak sesuai lagi, zaman dah berubah. Tak tuan-tuan, sebab apa? Allah Ta'ala bila Allah mengucapkan sesuatu kalam, Allah Ta'ala ni maha mengetahui dulu, kini dan akan datang. Dulu pun Allah Ta'ala tahu, sekarang pun Allah tahu, akan datang pun Allah Ta'ala tahu. Jadi bila mana kita mengatakan ajaran Al-Quran ini tidak lagi relevan, tidak lagi sesuai zaman ini, zaman moden, konon-kononnya lah, zaman teknologi canggih, tak sesuai lagi ajaran Islam, sebenarnya orang itu dia menafikan kebijaksanaan Tuhan. Ini adalah satu perkara yang mustahil. Jadi kalau itu sebagai i'tiqadnya, na'udzubillah, boleh membatalkan akidah, merosakkan akidah, kerana dia telah menafikan kesempurnaan sifat Tuhan. Mustahil Allah Ta'ala menurunkan satu undang-undang, satu syariat, satu perintah yang tidak lagi relevan pada masa akan datang. Jadi yang kita petikaikan, contohnya apa yang biasa orang petikaikan ialah hukum hudud, hukum yang barbarian, hukum yang ganas, hukum yang kata primitif, ketinggalan zaman. Ini apa ni, potong tangan orang, ini sembelih, pancung kepala orang, sebat di khalayak ramai. Jadi mereka ni sebenarnya menghina Allah Ta'ala, menghina, mempertikaikan kebijaksanaan ilmu Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Jadi hati-hati ucapan kita, jangan sampai kita kita menghina kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita menafikan hukum hakam dan juga syariatnya. Jadi tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah, itulah sebabnya Al-Quran itu disifatkan oleh Nabi. Nabi sebut apa dia? Hablu. Hablu. Apa dia? Tali. Hablullah. Nabi sebut Quran itu adalah tali Allah yang teguh dan kukuh. Dan sesiapa yang berpegang teguh, berpegang dengan tali Allah Ta'ala ini, selamatlah dia. Dan sesiapa yang mencuaikannya, yakni mencuaikan ajaran Al-Quran ini, maka binasalah dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi nak berjaya, kita berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran. Kalau kita menafikan, kita menolak, bermakna kita memilih jalan kebinasaan, jalan kesesatan. Demikianlah yang Nabi ingin sampaikan kepada kita melalui poin yang pertama, pengajaran yang pertama. Seterusnya, berkenaan dengan pengajaran yang kedua daripada hadis ialah nasib seseorang dalam alam kehidupan. Perkara nasib ini sentiasa dipersoalkan oleh setiap orang dalam setiap masa, maksudnya daripada zaman dahulu, zaman sekarang dan zaman akan datang. Masing-masing dia akan berbicara tentang nasib diri, nasib kehidupan dia. Masing-masing bila dia susah, dia akan cuba untuk membaiki kehidupan dia itu supaya dia jadi senang. Itu lumrah tuan-tuan, fitrah. Orang besar, orang tua, kanak-kanak, remaja, bila susah dia akan cuba untuk memudahkan kehidupannya. Jadi ini adalah perkara nasib yang sering diperkatakan oleh setiap orang di setiap zaman. Lebih-lebih lagi dalam zaman sains dan teknologi ini, mereka berusaha bersungguh-sungguh, mereka bertindak dengan tujuan untuk apa? Untuk membaiki dan membela nasib masing-masing. Nasib diri kita, nasib ahli keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, zuriat kita. Jadi mereka cuba untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Untuk apa? Untuk mendapat kesenangan, untuk membaiki dan membela nasib kehidupan mereka. Akan tetapi, walau bagaimanapun, nasib yang mereka maksudkan itu, mereka ni kebanyakan kita lah, kebanyakan manusia, yang apa kita maksudkan dengan nasib itu tidak lebih daripada nasib dalam kehidupan di dunia sahaja. Ramai yang memikirkan tentang nasib, tentang masa depan, tetapi kebanyakan mereka hanya sekadar memikirkan nasib dan masa depan itu di dunia sahaja. Nak senang bila hari tua, nak senang bila dah besar. Jadi setakat itu sahaja kebanyakan. Katalah tentang senang ataupun susah.
ataupun lain-lain lagi, semuanya itu setakat dalam kehidupan di dunia sahaja. Ini yang kebanyakan berlaku. Kebanyakan orang fikir, dia tak fikir sampai akhirat, tak fikir sampai syurga. Jadi dia fikir setakat aku pencen nanti, aku nak ada sekian aset, aku nak ada duit sekian, aku nak buat apa, nak senang, nak melancong. Jadi kebanyakan orang macam tu, setakat dia fikir tentang alam kehidupan di dunia sahaja. Kita kata bukanlah semua, tapi kebanyakan, majoriti manusia berfikiran sedemikian, dengan tidak memandang kepada kehidupan di akhirat, iaitu alam kesudahan masing-masing yang kekal abadi di sana. Dan semuanya mengikut ukuran zahir semata-mata. Jadi fikiran kita itu kebanyakannya berdasarkan fikiran zahir semata-mata, dengan tidak memandang kepada nilaian akhlak dan peri kemanusiaan. Jadi bila kita buat sesuatu tu, kita nak membela nasib kita, jarang kita melihat daripada sudut nilai akhlak dan juga peri kemanusiaan. Biasanya kita akan lihat dari segi keuntungan hidup, dari segi material, dari segi aset, dari segi macam-macam lah, yang zahir sahaja, tanpa kita melihat benda-benda yang hidden, seperti akhlak, seperti nilai, seperti dosa pahala, seperti peri kemanusiaan. Yang tu jarang dinilai, dijadikan sebagai kayu ukurannya. Maka dengan sebab itulah, dalam manusia itu berusaha untuk membaiki dan membela nasib kehidupan masing-masing, kerap kali berlaku pencerobohan terhadap nasib orang lain. Dalam dia membela, membaiki kehidupan dia, banyak yang menceroboh, yang menindas, yang mengambil hak orang lain semata-mata untuk menguntungkan diri dia. Ini banyak berlaku, tuan-tuan. Kenapa dia rampas tanah orang? Kenapa dia rompak harta orang, aset orang? Dia tipu kawan, macam-macam benda-benda ini untuk apa? Untuk mendapat keuntungan peribadi. Sebab apa? Fikir mereka ialah benda-benda itu akan memudahkan kehidupan mereka di hari kemudian. Tapi kemudian itu bukan akhirat lah, di dunia. Banyak duit, banyak harta, dengan cara tipu orang, tindas orang, ambil hak orang. Ini yang berlaku kebanyakannya. Untuk mengekalkan kuasanya, dia terpaksa fitnah orang, jatuhkan orang. Contoh, itu banyak yang berlaku. Bahkan ada yang sampai menyentuh maruah diri sendiri, untuk membaiki diri kehidupan dia, tuan-tuan, sampai dia mencemarkan maruah diri dia sendiri. Sanggup dia buka aurat semata-mata nak dapatkan duit. Sanggup dia menjual tubuh dia, memperagakan body dia itu untuk mendapatkan habuan-habuan dunia, kononnya untuk senang kehidupan di masa akan datang. Tetapi dia lupa soal dosa pahala, soal akhlak, soal nilai, soal akhirat jauh sekali dia nak fikir. Jadi sebab apa? Sebab dia nak duit cepat, nak keuntungan cepat, sampai maruah diri dia sendiri pun dia boleh gadaikan. Dan juga atau dia menggadaikan maruah orang lain, fitnah orang, tipu orang. Banyak juga berlaku zaman-zaman media sosial, medsos. Begitu mudah kita menjatuhkan orang dengan fitnah, dengan tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Kita tuduh orang, kita suruh orang untuk buktikan. Sepatutnya kita tuduh orang, kita yang kena buktikan. Tapi hari ini kebanyakannya dia tuduh orang, dia suruh orang tu buktikan dia tak bersalah. Jadi terbalik, tuan-tuan. Adapun nasib yang dimaksudkan oleh agama, jadi kebanyakan orang fikir sekadar nasib, kebanyakan orang fikir tentang nasib sekadar kehidupan di dunia. Tetapi nasib yang dimaksudkan oleh agama, yang nasib agama suruh kita fikirkan, adalah nasib yang meliputi kehidupan di dunia dan akhirat. Bukan sahaja kita disuruh fikir akhirat, dunia pun kita kena fikir, ya betul. Tapi akhirat lebih utama lagi. Tu Nabi ajarkan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita minta Allah Ta'ala beri kepada kita kehidupan di dunia ni kebaikan, kebaikan, kesenangan, kemudahan. Dan akhirat lebih-lebih lagi lah, kita nak kemudahan, kesenangan hidup di sana. Jadi dunia pun kita nak bahagia, akhirat pun kita nak bahagia. Inilah nasib yang dituntut dalam agama kita, yang kita kena fikirkan, yang kita kena renungkan. Jadi nasib yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat sama. Sedangkan manusia dengan fikirannya sendiri hanya dapat mengetahui perkara jasmani dan dunia sahaja. Jadi kalau kita berfikir tanpa berpandukan Quran dan hadis,
tanpa berpandukan wahyu, akal kita ini boleh berfikir setakat kehidupan di dunia, setakat kehidupan yang zahir, jasmani sahaja, bukan kehidupan-kehidupan yang gaib sebab akal tak mampu nak capai. Itu pun kadarnya sangat terbatas, walaupun akal kita fikir tentang benda yang zahir, tentang kehidupan di dunia, itu pun dengan keterbatasan, sangat terbatas sebab kita tak mampu. Kehidupan kita di masa akan datang di dunia pun akal tak boleh nak capai. Jadi ini merupakan satu keterbatasan. Maka lemahnya akal kita ini kalau kita tak berpandu kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Padahal hakikat manusia bukanlah jasmani sahaja, bahkan jasmani dan rohani sama. Ini hakikat kehidupan kita. Kita ni ada jasad dan ada roh. Seperti mana jasad kita memerlukan kesenangan, roh kita juga memerlukan kesenangan, hati kita memerlukan kesenangan. Jasad perlukan makan, minum, roh kita perlukan juga sumber-sumber untuk menghidupkan roh itu, hati itu. Jadi yang itu kita tak mampu nak capai dengan akal kita, dengan logik, kecuali dengan jalan wahyu daripada Allah Ta'ala. Maka manusia, walaupun seberapa bijak fikiran mereka, jenis macam mana pun mereka ini, mereka tidak dapat mengetahui dengan sahih, dengan sebenar-benarnya perkara rohani itu. Lebih-lebih lagi perkara tentang alam ghaib di akhirat. Itu lagilah benda-benda kita kata rohani, benda-benda batiniah, tentang roh kita, tentang kehidupan tentang hati kita, tentang catatan malaikat kiri dan kanan, iaitu akal tak mampu nak capai walaupun dia seorang yang genius. Apatah lagi tentang kehidupan di akhirat, yang mana itu adalah berita-berita ghaib, tentang tentang alam barzah, tentang titian sirat, tentang padang mahsyar, syurga dan neraka, yang itu lagi akal tak mampu nak mencapainya. Jadi tuan-tuan, kita kena fikir dengan akal kita berpandu wahyu. Jangan fikir dengan akal dengan kita menolak wahyu. Na'udzubillah, dia akan jadi sesat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para penonton, dengan yang demikian, maka untuk membaiki nasib dan mencapai kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, bukan dunia sahaja, dunia dan akhirat. Jadi untuk capai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, bagaimana? Wajiblah seseorang itu untuk menuruti ajaran kitabullah dan menjauhkan diri daripada segala larangannya. Jadi tak ada jalan lain tuan-tuan. Tidak ada jalan lain, tidak boleh tidak, dia mesti menuruti ajaran kitabullah Al-Quran, kalam Allah Ta'ala ini, dan jauhkan diri, ikut. Sebab apa? Dalam Quran ini dia ada suruhan, dia ada larangan. Jangan yang disuruh saja kita buat, yang dilarang tak buat, tak boleh. Dia kena dua-dua. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita kena buat, apa yang Allah Ta'ala larang kita kena jauhkan. Inilah jalan kebahagiaan, wajib untuk kita ikuti untuk kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dua-dua tu kita nak. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak hadis ini dapat sama-sama kita jadikan sebagai panduan dan pedoman, dan dapat meningkatkan lagi semangat kita untuk untuk taat, patuh kepada ajaran Allah Ta'ala melalui Quran dan juga hadis Nabi SAW ini, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.